Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizi Harun. Antara tumpuan Best 7 malam ini. PAS menyifatkan tindakan beberapa anggota Parlimen DAP yang mempertikaikan usul yang dibawanya mengenai rang Undang-Undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindaan 2015 di Dewan Rakyat semalam sebagai tidak beradab dan ingin memusuhi Islam. Presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang juga sedih kerana ada anggota Parlimen pembangkang beragama Islam yang bersekongkol dengan DAP untuk turut tidak menyokong rang undang-undang tersebut. Presiden PAS itu menegaskan pembentangan usul tersebut bukan kali pertama dibuat, malah ia pernah dilakukan tahun 1995. Sementara itu, Mahkamah Session Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan terhadap bekas teman wanita penulis blog kontroversi Alvin Tan, Vivian Lee selepas didapati bersalah atas tuduhan mempersenda umat Islam dan bulan Ramadan 3 tahun lalu. Hakim Abdul Rashid Daud memutuskan demikian selepas mendapati pembelaan itu gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah. Mengikut pertuduhan, Vivian didakwa bersama-sama Alvin memuat naik gambar dan komen hasutan bertajuk Selamat Berbuka Puasa dengan baku teh wangi enak menyelerakan mengandungi logo halal dan ayat-ayat yang mempunyai kecenderungan menghasut. Hakim bagaimanapun membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan di Mahkamah Tinggi. Sebancang perbicaraan, Alvin tidak hadir kerana melarikan diri ke Amerika Syarikat. Bekas Menteri Besar Selangor, Dr. Mohamed Khair Toyo dibebaskan daripada tahanan parol pagi tadi setelah menjalani perintah parol selama 2 bulan bermula Mac lalu. Beliau yang sepatutnya dibebaskan Ahad ini menandatangani dokumen pembebasan di Pejabat Parol Daerah Kelang pukul 8.30 pagi. September tahun lalu, Dr. Khair Toyo dijatuhkan hukuman penjara 12 bulan atas kesalahan memperoleh lot tanah dan banglo secara tidak sah. Tempoh hukuman bagaimanapun dipendekkan kepada 8 bulan. Ditanya sama ada mahu membuat kemunculan semula termasuk untuk menjadi calon dalam PRK Sungai Besar, beliau bagaimanapun menyatakan tidak berminat. Sementara itu, beberapa parti dijangka mengumumkan nama calon mereka yang akan bertanding menjelang proses penamaan calon PRK Kuala Kangsar 5 Jun ini. Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dijangka mengumumkan calon parti itu malam ini. Manakala BN akan mengumumkan calonnya esok di Bilik Gerakan Barisan Nasional di Safari Resort Kuala Kangsar. Sebelum ini, beberapa nama disebut-sebut untuk dipertimbang bertanding mewakili parti masing-masing. Malah turut dijangkakan kebarangkalian terdapat pertembungan lebih 2 penjuru pada PRK Parlimen itu kali ini. Susulan kenderaan menghalang laluan kecemasan sehingga mengakibatkan kematian 2 beradik 22 Mei lepas. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka kini dalam proses terakhir menghantar notis temu siasat kepada 91 pemandu kenderaan yang dikenal pasti terbabit. Ini termasuk 3 kenderaan Singapura yang turut terlibat menggunakan lorong kecemasan di kilometer 228 berhampiran Tol Aikroh menghala ke Simpang 4. Pengarah JPJ Melaka Muhammad Fadil Hassan berkata, pemilik kenderaan yang menerima notis itu mempunyai tempoh 2 minggu untuk hadir ke pejabat JPJ atau bakal berdepan tindakan saman engkar. Ini pula berhubung insiden tumpahan cecair merkuri di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Guar Perahu Indah, Bukit Mertajam, Pulau Pinang semalam. 50 pelajar telah menjalankan sesi persekolahan seperti biasa hari ini, sementara 6 lagi masih menerima rawatan di Hospital Bukit Mertajam. Pengarah Pendidikan Negeri Syahri Osman berkata, operasi pembersihan telah dilakukan pasukan bomber dan penyelamat dan keadaan di sekolah kembali seperti sedia kala. Tun Muhammad Khalil Yaakob hari ini mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertua Negeri Melaka bagi penggal keempat pada istiadat angkat sumpah jawatan sebagai Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri di Dewan Seri Negeri Aikroh. Dalam satu istiadat pagi tadi itu, Tun Muhammad Khalil menandatangani surat watikah peristiharan pelantikan sambil disaksikan Hakim Mahkamah Tinggi Melaka, Datuk Wazir Alam Maidin Mira.
Semalam yang di-Pertuan Agong, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah berkenan menggunakan surat cara pelantikan itu di Istana Negara. Dan Muhammad Khalid, 78 tahun sebelum ini dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Melaka yang ke-6 pada 2 Jun 2004. 14 warga asing termasuk 6 rakyat Malaysia didakwa di Mahkamah Sydney atas tuduhan membawa masuk 200 kg dadah jenis metafetamin bernilai $200 juta Australia bersama $590 juta 27 April lalu. Mereka yang disyaki anggota sindiket dadah antarabangsa ditahan semasa menaiki bot nelayan komersial di pantai barat Australia, namun tiada dadah ditemukan. Sehinggalah soal siasat polis yang membawa kepada penemuan dadah berkenaan di dalam 2 buah rumah di barat Perth. Menurut Polis Persekutuan Australia, jika didapati bersalah, 6 rakyat Malaysia berusia antara 24 hingga 54 tahun dan 8 warga Cina berusia 37 hingga 56 tahun terbabit bakal menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Sekian dahulu buat ketika ini, teruskan bersama TV1 untuk paparan menarik berita nasional jam 8 malam sebentar lagi. Saya Azizi Harun. Assalamualaikum dan mantap selalu.